Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah kita mengalami sedikit masalah teknikal tadi. Uh, Alhamdulillah sahabat-sahabat saya, kru-kru yang berusaha untuk pastikan live kita hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kita kembali bersiaran insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, boleh saya nak dapatkan terlebih dahulu komen daripada anda semua bagaimanakah tahap kualiti dan juga audio di tempat kalian untuk saya meneruskan live kita pada hari ini. InsyaAllah boleh tulis di ruangan komen untuk saya mengetahui sebelum saya teruskan perbincangan kita pada hari ini insyaAllah. Boleh kita teruskan ataupun okey. Bagaimana tahap kualiti audio dan juga video terlebih dahulu insyaAllah untuk saya mengetahui keadaannya supaya kita dapat manfaat sama-sama. Saya bimbang takut ada yang tak jelas, tak clear dan sebagainya, mungkin membantu kefahaman kita untuk belajar pada hari ini insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar yang sedang mengikuti secara langsung siri amalan harian Fahami Bacaan dalam Solat. Hari ini kita akan sambung lagi untuk zikir selepas solat bagi bahagian yang ketiga insya-Allah. Sebelum ini kita telah berbicara mengenai zikir istighfar, astaghfirullahalazim. Kemudian disambung dengan la ilaha illallah, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan hari ini untuk bahagian yang ketiga kita sambung lagi sambungan daripada istighfar dan juga alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, iaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya tulis terlebih dahulu. Nanti tuan-tuan, para pendengar semua boleh melihat dari sudut bacaannya yang tepat dan sama-sama kita memahami apa yang nak disampaikan kepada kita semua mengenai zikir ini insya-Allah ya. Baik. Kita ulang kaji sekejap. Sebelum ini, selepas mana kita memberi salam, disunatkan kepada kita untuk berwirid. Berzikir dengan istighfar terlebih dahulu 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Kemudian diikuti dengan zikir ataupun wirid la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hari ini kita masuk lagi untuk bahagian yang seterusnya, iaitu dengan wirid ataupun dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kemudian
Okey, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, kita kembali bertemu kembali. Maaf sedikit kesilapan teknikal sekejap tadi. Okey, kita terus. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli. Nampak sini? Tapi nanti kita akan sambung. Baik, tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, zikir yang berikutnya iaitulah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti saya akan tulis semula untuk sambungan daripada ini insya-Allah. Terlebih dahulu kita ingin memahami tuan-tuan sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd. Baik. Ini sunat untuk kita amalkan. Kalau solat subuh dan juga solat maghrib, sunat untuk kita amalkan sebanyak 10 kali. Selepas mana kita solat. 10 kali selepas kita solat. Jadi kita selepas kita istighfar, astaghfirullahalazim 3 kali. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang perlu kita amalkan, jangan tinggal selepas solat fardu kita. Baik. Yang dimasukkan la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Ini merupakan kalimatul tayyibah. Ini merupakan kalimatul aqidah. Ini merupakan kalimah pegangan hati kita, iman kita. Iaitulah keimanan kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita sebut la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Tiada Tuhan. La maksudnya tiada. Okey, tiada. Ilaha, tiada Tuhan. Bila sebut Tuhan bermaksud adanya Tuhan untuk disembah. Bila kata tiada Tuhan, maknanya Tuhan apa? Tuhan untuk kita sembah. Tidak ada Tuhan untuk kita sembah, tuan-tuan. Kalau kita berhenti setakat ini, maka kita boleh menjadi syirik kufur kepada Allah. Kerana bila kita mengatakan tiada Tuhan, seolah-olah kita menafikan kewujudan Allah Azza wa Jalla. Dan pelengkap kepada ayat ini ialah la ilaha illallah. Memang tiada Tuhan, tetapi selain. Illa ni maksudnya apa? Kecuali ataupun melainkan. Kecuali ataupun melainkan. Tiada Tuhan kecuali ataupun melainkan Allah. Yang ini di sini kita untuk menetapkan keimanan hati kita, tuan-tuan sekalian, bila sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk aku sembah, yang patut aku sembah, melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna hanya Allah sahajalah Tuhan kepada kita. Bila sebut tiada Tuhan yang berhak untuk aku sembah, melainkan kecuali kepada Allah. Maknanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah Tuhan yang mesti wajib kita sembah, yang wajib kita patuhi, yang wajib kita taat. Hanya Allah Tuhan kita, tak ada Tuhan lain dah. Kalau ada orang yang mencampur adukkan Tuhan banyak dalam kehidupannya, itu bukan orang yang beriman. Kalau kita mengatakan ada lagi yang lebih berkuasa selain daripada Allah, itu orang yang kufur, itu adalah orang yang syirik kepada Allah. Kita hari ini beriman kepada Allah, Muslim, kita kata kita ni beriman betul-betul kepada Allah, ini adalah kalimah tayyibah kita. Ini adalah pegangan hidup kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk aku sembah, untuk aku taat patuh, melainkan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas.
La ilaha illallah. Kemudian kita sebut lagi tuan-tuan sekalian. La ilaha illallah, tak ada Tuhan yang berhak untuk aku sembah melainkan Allah wahdah. Yang mana sifat Allah Subhanahu Wa Taala di sini adalah wahdah, yang Maha Esa. Bila sebut yang Maha Esa, tidak ada Tuhan lain yang boleh untuk kita sekutukannya. Tidak ada Tuhan lain yang sama taraf dengannya. Tidak ada Tuhan lain yang lebih berkuasa daripadanya. Kerana Allah yang Maha Esa, wahdah. Allah yang Maha Esa. Tak boleh kita nak katakan Allah itu 2, 3, Tuhan itu lebih daripada yang Esa ini, tak boleh. Okey, maknanya di sini dalam penetapan zikir kita itu, tiada Tuhan yang berhak untuk aku sembah melainkan Allah. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Dan kita sebut lagi la syarikalah. La maknanya tiada. Syarikalah. Syarik ni maksudnya sekutu, yakni syirik kepada Allah. Tiada sekutu lahu baginya. Hu di sini dhamir, kata ganti nama. Bila sebut baginya, nya itu kata ganti nama yang ketiga. Merujuk kepada siapa? Lahu ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maknanya tidak ada Tuhan lain dah yang kita sembah selain daripada Allah. Maksudnya Allah sahaja ya Tuhan untuk kita sembah. Di sini kita nak menegaskan bahawa dalam hati kita, dalam diri kita, iman kita kepada Allah yang sebenarnya, tidak ada sekutu dah bagi Allah. Tidak ada sekutu, yakni tidak ada melakukan kesyirikan kepada Allah. Kita tidak menjadikan benda lain sebagai Tuhan. Kita tidak menjadikan makhluk lain sebagai Tuhan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah Tuhan kita. Ini yang dimaksudkan dengan syirik. Kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebut lagi muslimin muslimat, lahul mulku wa lahul hamdu. Lahu di sini adalah baginya, sama seperti ini. Lahu adalah baginya. Bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dhamir kata ganti nama untuk Allah. Ganti nama untuk Allah. Lahu baginya, yakni bagi Allah al-mulku. Apa maksud al-mulku? Kerajaan. Dalam Al-Quran adanya satu surah yang dinamakan Suratul Mulk. Surah kerajaan, al-mulk. Baginya lah kerajaan, dan lahu baginya jugalah alhamdu, segala kepujian. Maka di sini tuan-tuan dikasihi Allah SWT, para pendengar yang saya kasih semuanya. Baik, bila sebut baginya kerajaan, bermaksud alam ini Allah cipta, Allah tadbir, Allah urus, Allah yang memiliki, Allah yang menjadi kerajaan. Yang mana bila sebut baginya kerajaan jugalah Allah itu berhak untuk memberikan balasan dan juga berhak untuk memberikan ganjaran. Allah kerajaan, dengan kerajaan Allah inilah mengatasi semua kerajaan-kerajaan yang ada. Apatah lagi kerajaan manusia yang mentadbir hanya sekadar negara. Kerajaan Allah lebih daripada itu lagi hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerajaan Allah di sini bukan hanya setakat di dunia, bahkan kerajaan Allah di hari akhirat. Seperti mana kita sebut dalam suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai kerajaan pada hari pembalasan. Dalil menyebut Allah itu Tuhan kepada dunia. Kat mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bila sebut sekalian alam, dia termasuk dunia dan juga termasuk akhirat. Dijelaskan lagi Malik Yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan. Maknanya Allah itulah Tuhan bukan untuk dunia dan juga Tuhan di hari akhirat. Dan Allah kerajaan alam ini, kerajaan kepada ciptaannya ini, segala-galanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita menyebut lahul mulk, baginya, yakni bagi Allah akan kerajaan, bagi Allah kerajaan, Allah mentadbir segala-galanya, Allah mengurus segala-galanya, Allah lah yang memberikan ganjaran, balasan dan segala, sebab dia kerajaan. Kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala kerajaan-kerajaan yang ada.
Dan kita menyebut lagi walahul hamd, dan baginya ini bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala alhamdu, yakni segala kepujian. Yang mana kita manusia tidak layak untuk dipuji. Seperti mana kita telah jelas dalam perbincangan kita dalam surah Al-Fatihah sebelum ini, dalam bacaan ketika mana i'tidal sami Allahu liman hamidah, ada juga perkataan puji. Begitu juga dalam bacaan sujud, dalam bacaan rukuk kita, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ada lagi perkataan pujian kepada Allah yang mana hanya bagi Allah sahajalah yang layak untuk kita puji, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Sebab itulah bila mana seseorang suka kepada kita, kasih pada kita, sayang pada kita, lalu dia memuji kita, maka sandarkanlah kembali pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyebut alhamdulillah. Kerana kita ni manusia makhluk, kita ni tak ada kelayakan pun untuk dipuji sebenarnya. Tapi boleh ke tidak untuk kita puji sesama kita? Boleh. Hukumnya harus boleh memuji, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan sehingga kita melupakan yang hakikat kepujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh puji, tapi puji kata ulama antaranya boleh untuk menaikkan semangat seseorang. Contoh anak kita dalam keadaan dalam peperiksaannya sentiasa bermasalah, tak dapat keputusan yang baik, kita boleh puji dia. Kita cakap abang ni sebenarnya cerdik, kita puji dia. Bukannya tak pandai, cerdik, insya-Allah akan datang boleh buat yang terbaik lagi daripada periksa sekarang ni. Untuk periksa yang akan datang boleh lagi cemerlang daripada sekarang. Kita puji dia. Yang puji sesama manusia ini yang diharamkan bila mana kepujian untuk mendapatkan sesuatu perkara untuk kepentingan diri sendiri. Untuk dapatkan projek katakan, kita pun mula mengangkat orang puji kerana nak dapatkan sesuatu perkara demi kepentingan kita, itu diharamkan kepujian tersebut. Maka hakikatnya kepujian itu hendaklah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja dari sudut puji sesama makhluk, puji sesama manusia. Jadi ingat tuan-tuan sekalian, bila mana kita menyebut puji kepada Allah ini, puji sungguh-sungguh yang mana dengan kalimah alhamdu inilah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan kepada kita ini, termasuk jugalah perkara yang tidak menyenangkan kita sekalipun, tidak membahagiakan kita pun, membuatkan kita ni rasa sedih, tetap kita kena puji kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah lah yang mengurus kehidupan kita ini. Puji kepada Allah dalam erti kata lain kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah beri kepada kita apa yang kita tak suka. Allah beri pada kita buat ada perkara yang kita rasa kecewa, kita rasa sedih. Tapi sebenarnya kenapa kena puji juga? Kerana banyak lagi perkara yang lain Allah beri kepada kita yang mana kita tak sedar pun kita bahagia dengan perkara-perkara yang lain. Kita rasa suka, kita tak sedar benda tu, tapi kita mula rasa kecewa bila mana Allah beri pada kita ni benda yang membuatkan kita rasa tak bahagia. Itu yang lebih kita ingat daripada banyak perkara-perkara yang lain Allah dah beri kepada kita dalam keadaan kita rasa suka dan bahagia. Sebab itu tetap kena memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk yang terakhir tuan-tuan sekalian untuk hari ini, selepas mana kita menyebut lahul mulku wa lahul hamd, sambungannya ialah yuhyi wa yumit. Yuhyi wa maaf yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila sebut tadi lahul mulku wa lahul hamd, baginya lah kerajaan dan baginya lah segala kepujian. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan
Siapa yang menghidupkan ini? Allah yang menghidupkan. Kemudian kita sebut lagi wa yumit. Apa makna wa yumit? Dan yang mematikan. Bila sebut yang menghidupkan dan yang mematikan, maksudnya kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Maksudnya Allah itu segala-galanya, bijaksana Allah. Kehebatan Allah, keagungan Allah. Allah yang menghidupkan kita semua. Dan Allah yang mematikan kita semua. Hakikat kehidupan kita ini adalah bertuhankan kepada Allah. Yang mana hakikat hidup kita ini hanya semata-mata untuk Allah. Kita hari ini dilahirkan. Kita hari ini dihidupkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah yang menghidupkan kita semua. Wa yumitu, dan dialah yang mematikan kita semua sampai masa kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai masa kita pasti akan bertemu dengannya. Sampai masa kita pasti kita akan dihitungkan segala amalan-amalan kita. Kerana kata Allah dalam Al-Quran, dalam suratul A'raf, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila mana sampainya ajal seseorang, pasti tidak akan dilambatkan ataupun dipercepatkan walaupun 1 saat. Sampai masa kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah yang mematikan kita semua. Adapun Allah, dia kekal. Allah kekal, Allah wujud, Allah akan kekal. Allah tidak mati. Allah kekal. Ini kita kena yakin. Ini akidah kita, tuan-tuan sekalian. Allah yang maha hidup. Allah yang menghidupkan. Dan dialah yang mematikan. Kita kena ingat, kita hidup ini tidak selama-lamanya. Sampai masa kita akan pergi. Sampai masa kita akan mati. Sampai masa kita akan meninggalkan apa yang telah kita cari sebelum ini dan sekarang ini. Harta kekayaan pasti kita akan tinggal. Yang hanya kita bawa adalah amalan kita untuk kita bentangkan, untuk dijadikan hujah bila mana kita berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian disebut lagi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebut lagi tuan-tuan muslimin muslimat, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan huwa, dialah. Siapa dia ini? Dhamir kepada Allah, merujuk kepada Allah. Dan dialah, yakni Allah, ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas, dan dialah Allah berkuasa, yakni Allah berkuasa atas. Ala maksudnya atas, kulli syai'in qadir, atas semua perkara. Semua perkara. Maksudnya di sini tuan-tuan sekalian, bila kita menyebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang berkuasa atas, segala perkara. Qadir adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kulli syai', atas semua benda, semua perkara ini di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita hari ini hidup atas kuasa Allah. Kita hari ini boleh makan, boleh berjalan, boleh buat aktiviti, boleh pergi ke sana, ke sini dan sebagainya atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dialah berkuasa atas semua perkara. Kalau kita inginkan sesuatu perkara ataupun nak lakukan sesuatu perkara tanpa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara itu kita tak dapat buat. Kerana Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Maka jangan salahkan Tuhan, kerana Allah tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Dan kita kena sedar bila kita menyebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita ini adalah hamba yang tidak ada apa-apa kekuasaan pun. Maka jangan berlagak, jangan sombong di hadapan orang, kerana kita pun tak ada kuasa, tuan-tuan sekalian. Yang hanya kuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini saya mengharapkan apa yang kita baca selepas solat, bila mana kita menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekurang-kurangnya dalam hati kita ini, kita cuba untuk memahami makna-makna ayat yang kita baca tadi, yang mana kita meyakini bahawa Allah sahajalah Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Dialah yang Maha Esa,
dan tidak ada melakukan sebarang kesyirikan, yakni kita menjadi orang yang syirik kepada Allah, tidak ada sebarang sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi Allah lah segala kerajaan, bagi Allah lah segala kepujian, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan semua perkara ini atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah secara kesimpulan yang boleh kita faham daripada zikir yang kita sebut, yang kita belajar pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita sambung pada siri yang akan datang untuk zikir yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita tahu, yang kita dah belajar sebelum ini, dapat kita praktikkan, amalkan setiap kali selepas mana kita solat. Yang mana kita dah belajar istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan sambungan untuk hari ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah untuk akan datang kita sambung lagi sehinggalah selesai kepada doa selepas solat ini, bagi program siri amalan harian, fahami bacaan dalam solat kita. Dan kita pun bukan hanya setakat dalam solat, selepas solat pun kita masih lagi cuba untuk belajar dan memahami apa yang kita telah baca sebelum ini. Mungkin dalam kalangan kita sebelum ini hanya membaca tapi tidak faham. Mudah-mudahan program sebegini tuan-tuan sekalian mampu memberikan kesan kepada kita untuk memahami setiap bacaan, ucapan kita, ungkapan kita, lafaz kita di dalam solat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada tuan-tuan sekalian atas kesetiaan dalam program ini. Moga Allah merahmati kita semua. Moga Allah sentiasa memberikan kefahaman kepada kita semua, insya-Allah. Bertemu lagi pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.